Okey, nak tanya tuan kenapa pilih UiTM berbanding universiti lain untuk kolaborasi? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buka lagi. Buka apa? Clear. Okay, soalan yang bagus. Kenapa saya pilih UiTM Shah Alam? Sebab sebelum ni pun saya memang salah seorang student UiTM Shah Alam tahun 9. Okey, apa yang saya tengok sekarang ni, sebab dari segi teknologi, fasiliti yang ada pada pihak UiTM ni, seperti mesin-mesin yang ada, memang mesin dia memang agak canggih. Sebab apa yang kami tengok, mesin-mesin yang ada dekat lab ataupun makmal UiTM Shah Alam, yang kebanyakannya mesin ni tak ada dekat pasaran luar, terutama dari segi macam kami lihat pada segi kilang-kilang yang ada kat Malaysia ni, mesin-mesin untuk yang mesin-mesin yang untuk menguji sistem ataupun menguji medali ataupun minyak ni memang tak ada setanding seperti yang ada dekat UiTM Shah Alam. Sebab tu saya rasa satu kolaborasi antara pihak JB Autoloop dan UiTM ni insya-Allah dapat menghasilkan uji kaji yang terbaik untuk pasaran peringkat tempatan dan pasaran untuk peringkat antarabangsa. Segmen untuk JB ni apa? Segmen untuk JB Autoloop, okey, untuk sedia maklum JB Autoloop adalah pengeluar pelincir pada kenderaan yang setakat ni kami pengeluar pelincir untuk kenderaan ringan. Jadi banyak yang kami buat kajian tempatan berkenaan dengan pelinciran. Yang apa yang kami tengok ialah JB Autoloop adalah company tempatan dan company Bumi Putra. Dan di sini kami tengok pesaing yang perlu ada, yang ataupun kita sebagai anak tempatan perlu berani keluar bersaing dengan peringkat antarabangsa. Sebab kalau tengok pengeluar minyak kebanyakannya daripada negara luar. Jadi kami di sini ambil satu inisiatif cabaran untuk menjadi pengeluar minyak untuk anak-anak tempatan kita, terutama yang untuk syarikat Bumi Putra, insya-Allah. Minyak enjin atau minyak gabok? Okey, sekarang ni alhamdulillah JB Autoloop dah ada mengeluarkan 9 jenis produk khusus untuk kenderaan, termasuk juga minyak enjin, rawatan, minyak gearbox, dan dalam kami dalam kolaborasi dengan UiTM untuk mengeluarkan formula terbaru untuk minyak gearbox ataupun minyak transmisi. InsyaAllah dengan formula yang apa yang akan keluar nanti, kat situlah kami akan pasarkan dan kami akan buktikan insyaAllah dengan dalam kemahiran anak tempatan ni dari segi pihak UiTM, dari segi pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah yang kepakaran mereka yang boleh kami bersama untuk keluarkan produk tempatan kita yang terbaik, insyaAllah. Maknanya sekarang ni dah ada minyak gabok ke atau dia dah perawatan je? Minyak gearbox kami sudah keluarkan. Dalam proses kami sekarang ni dah ada yang kami dah gunakan untuk lokal, untuk pasaran lokal, maksudnya dalam lingkungan kami untuk dalam masa uji kaji lagi. Dan untuk minyak enjin rawatan memang dah ada dekat market. Oh, dia juga masih dalam uji kaji? Dalam kami punya uji kaji kami. So, jangkaan akan keluarkan tu bila? InsyaAllah kalau tak ada halangan dalam perancangan kami dalam bulan 6 ni. InsyaAllah kami, maksudnya selepas Raya Aidilfitri, insyaAllah. Masa sebelum Covid ni kan ada lain. Bila ada Covid ni macam pengeluaran pun mesti masa harga produk macam mana? Dinaikkan ke tak? Setakat ni walaupun kami semua terkesan dari segi kita punya pandemik COVID-19 ni, tapi apa yang perancangan kami tiada lagi perancangan untuk menaikkan harga. Walaupun kita tahu pasaran sekarang ni untuk bahan mentah petroleum meningkat sekarang ni kan, tapi kami tiada perancangan sebab kami ada reserve kami tersendiri untuk pasaran tempatan kami, insyaAllah. Sekarang kurang kan? Sekarang tengah kurang sekarang ni. Untuk segmennya untuk lokal ke ataupun mungkin ada nak calang import ke Ekspor ke? Okey, untuk sedia maklum produk JV pun sekarang ni pun telah berada di pasaran luar seperti Brunei, Singapura, Thailand dan ada sebilangan produk kami dah masuk dekat market Indonesia tapi secara tak formal lah sebab banyak dokumen yang kami kena uruskan. So far alhamdulillah daripada segi pasaran setakat ni memang positif. Yang daripada dia dapat respon daripada pengguna daripada Singapura,
Brunei, Thailand, alhamdulillah. Sebab apa yang kami buat research untuk produk JBL dulu, kami nak tengok kesesuaian untuk pengguna-pengguna Asia Tenggara. Itulah kami pentingkan supaya sebab kita sedia maklum cuaca kita kat Malaysia ni panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi kesesuaian produk tu pun mempengaruhi juga jangka hayat sebuah kenderaan tu, terutama pada bahagian transmisi. Dealer dengan distributor berapa dekat Malaysia untuk JBL? Kalau ikutkan kami punya tersenarai, dealer kami lebih kurang dalam 600 dealer. Dan kami pun bukan setakat pengeluar produk, kami juga ada akademi yang kami melatih kepada semua, terutama tak kira lah daripada pelajar ke ataupun usahawan, berkenaan dengan kemahiran membaiki transmisi. Sebab kat Malaysia ni kita ada kekurangan kemahiran dalam bidang transmisi, terutama gearbox auto lah. Sebab apa, kita lihat sebelum ni semua pakai kereta. Bila kita ada masalah berkenaan dengan transmisi, satu kita akan menghadapi masalah adalah kepakaran untuk membaiki transmisi. Jadi yang platform yang kami JBL Autoloop, kami juga ada akademi untuk sesiapa yang berminat dalam membaiki transmisi ataupun nak mendalami ilmu membaiki gearbox. Di sinilah platform yang kami telah sediakan. Jadi kami bukan sekadar pengeluar produk, dan kami juga ada menyediakan platform akademi untuk membaiki transmisi. Untuk kerjasama ni dia melibatkan uji kaji kan selama 18 bulan. Tapi sebut tentang anak tempatan tadi, ada tak mungkin melahirkan pekerjaan untuk pelajar-pelajar UiTM ke macam mana? Ya, betul. Sebab itulah kami sebenarnya dalam skop kami memang skop kami memang meluas. Bukan sekadar kami bersama dengan UiTM untuk kolaborasi ni, dan kami sebenarnya akan menyediakan platform pekerjaan. Sebab apa yang kami lihat dalam industri bidang, terutama bidang lubrikan ataupun pelinciran ni, sebenarnya kami nampak benda ni memang meluas. Subjeknya memang sangat meluas, dan kat sinilah apa yang kami nampak, insya-Allah kat sini boleh melahirkan lebih ramai tenaga pekerja yang profesional. Sebab kalau kita tengok, sebab kalau katakan bidang pelinciran ni, dia punya skop dia agak terhad. Jadi kat sini lah kami rasa benda ni perlu diperluaskan skop ni, supaya pelajar-pelajar yang keluar daripada institut-institut, terutama daripada UiTM Shah Alam ni, ada peluang pekerjaan. Sebab bila kami ada sediakan platform untuk research, keluar produk dengan formula terbaru, kat sinilah secara tak langsung ruang pekerjaan tu insya-Allah akan dapat disediakan, insya-Allah. Ada tak bekerjasama dengan pengeluar kereta ke dengan formula terbaru ni ke? Okey, kami juga sebagai bahan rujukan. Kami JBL Autoloop adalah sebagai bahan rujukan daripada pengeluar-pengeluar kereta tempatan mahupun daripada luar negara. Contoh macam Proton, pihak tempatan, Honda, Nissan. Mereka menjadikan kami sebagai rujukan mereka. Sebab apa yang kami lihat sekarang ni, masalah dalaman yang mereka hadapi, terutama dalam bidang transmisi ni, masalah transmisi ni. Jadi kat sinilah mereka mencari rujukan tempatan. Mereka memang mahir dalam bidang transmisi ni lah, teknologi doang. Tapi bila masalah berlaku di Malaysia, jadi mereka secara langsung mereka mencari rujukan tempatan. Jadi kamilah menjadi salah satu rujukan untuk pengeluar-pengeluar kenderaan di Malaysia ni, terutama yang model-model tempatan kita ni. Walaupun model tempatan, tapi kompartmen ataupun material yang digunakan pakai adalah daripada luar negara. Itu yang kami sebagai rujukan kami. Mereka cari kami sebagai rujukan mereka, insya-Allah. MOU ni 18 bulan ya? Ya, betul. 45,000 tu untuk apa? Kos apa? Research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor dan seluruh warga UiTM. Yang RM45,000 ini adalah geran penyelidikan yang dalamnya adalah merangkumi kepada kajian-kajian kepada kesemua produk-produk yang dikeluarkan oleh JBL Autoloop, dan juga produk-produk, juga formula-formula baru. Dan sampel juga kita telah hantar kepada pihak lab UiTM lah. Saya rasa kajian sedang berlangsung walaupun MOU baru tanda tangan di sini lah. Jadi sampel telah dihantar. Dalam itu juga kita jangkakan akan melahirkan seorang pelajar dalam master dalam bidang lubrikan, tribology dalam geran pendidikan tersebut. Dan geran tersebut juga untuk membantu pihak industri JBL Autoloop dan juga UiTM untuk menghasilkan data-data saintifik
yang kita boleh proofkan kepada industri dan masyarakat luar bahawa formula yang ada di sini adalah yang terbaik. Itu kita perlukan data. Kalau kita buat bisnes ataupun kita memberi rujukan kepada industri, kita perlukan data yang saintifik lah. Dan UiTM mempunyai equipment, peralatan dan kepakaran yang cukup untuk menghasilkan data dalam tempoh 18 bulan. Kita jangkakan akan keluar result yang bagus lah untuk industri, untuk JBO Teluk dan juga untuk UiTM. Dan kita jangkakan tidak berhenti setakat 18 bulan. Kemungkinan akan bersama lagi. Dan juga kita juga berbincang sekiranya ada mana-mana pihak industri ataupun pengeluar kereta yang sanggup memberi peran penyelidikan untuk kita hasilkan satu dapatan ataupun penemuan untuk mengatasi masalah-masalah kenderaan di jalan raya dalam tempoh jangka hayat yang pendek baru keluar kereta dah rosak. Jadi kalau ada pengeluar kenderaan yang boleh beri grant kepada JBO Teluk dan UiTM untuk kita dapatkan data tersebut supaya mereka boleh tambah baik dari segi pengeluaran kompartmen ataupun komponen kenderaan dan juga alat-alat ganti serta bendali pelincir yang sesuai dengan cuaca tempatan. Dan untuk maklumat semua dan juga Profesor UiTM di depan kita ni sebahagian ni adalah tetamu kita adalah mereka yang telah belajar bersama JBO Teluk dan mereka ni adalah kategori pakar dalam bidang transmisi ataupun gearbox. Dia ni adalah pakar-pakar gearbox yang kita bawakan ni. Saya kira dalam ada 20 orang yang datang daripada seluruh negara, daripada utara sampai ke Johor. Dari setiap negeri, wakil setiap negeri, mereka yang ada kemahiran dalam bidang tersebut lah. Dan akademi ini juga sekarang ni kita sedang giat melatih tenaga pengajar dekat institut dan kolej-kolej dalam bidang transmisi. Dan tenaga pengajar juga akan melatih pelajar-pelajar dalam bidang transmisi lah. Kerana bidang ini keperluannya sangat mendesak dari segi tenaga mahir. Tenaga mahir tidak boleh katakan tidak sampai 10% dalam bidang gearbox dan transmisi. Jadi keperluan ini bagusnya untuk industri supaya mereka boleh berkembang dengan lebih maju lagi. Pasal bidang ini sangat-sangat kecil kemahiran yang ada. Jadi kita explore perkara ini supaya semua orang dapat manfaat. Bendali ni untuk semua jenis kereta tu, kereta konti saja kan? Semua jenis kenderaan. Selalunya bendali ni kita buat sesuai untuk semua jenis kenderaan. Bendali ni yang kita ada 2 kategori, ada 3. Satu bendali untuk enjin, yang kedua bendali untuk transmisi gearbox, yang ketiga ialah bendali rawatan, iaitu alat tambahan ataupun aditif tambahan kepada bendali enjin ataupun bendali gearbox transmisi. Jadi dah ada banyak segmen lah. So maknanya yang tadi kata bulan 6 nak keluar yang gearbox tu minyak sulung tu kan. So ATM ni jadi platform uji kaji terakhir lah. Ya. Belum keluarkan produk tu lah. Ya betul. Selalunya apa yang pengalaman kami yang lepas lah, pengalaman kita di mana-mana syarikat pengeluar, kebanyakan kajian-kajian saintifik berkaitan dengan lubrikan, pendali, kebanyakan dibuat di luar negara. Yang paling dekat kebanyakan makmal untuk kilang-kilang proses minyak ni kebanyakannya di Singapura. Di tempatan tak ada masalah je hantar ke Singapura. Anda buat formulation adalah Singapura. Sedangkan kita ada banyak industri dan kelengkapan dia lebih banyak dan lebih cukup berbanding dengan yang ada di industri. Pasal kita pun melawat banyak tempat. Kita pergi ke kolej, kita pergi ke universiti, kita pergi ke kilang-kilang, pengeluar-pengeluar kereta, pengeluar-pengeluar lubrikan. Dan kita tengok, bila kita tengok peralatan yang ada, UiTM antara yang terbaik. Alatnya banyak. Kalau UiTM bagi ruang kepada mereka untuk melawat makmal, kita amat berbesar hati lah boleh tengok peralatan yang nilai ada jutaan lagi. Nilai yang kita di industri sangat perlu benda tu, tapi kita tak mampu, hanya boleh tengok dekat video kadang-kadang. Tapi UiTM ada alat tersebut yang boleh menguji setiap lubrikan yang keluar dari segi kualiti, ketahanan, dari segi dia punya additive, viscosity dan sebagainya. Itu sangat diperlukan oleh industri. Kalau industri tidak ada satu kajian, dia hanya apa yang dapat kita buat jual saja. Okey tak okey kita tak pasti. Jadi kita hanya cerita minyak saya bagus, tapi bukti tak ada. Jadi hari ini bila kita saya bagus, bukti apa? Kita ada data saintifik yang dikeluarkan oleh pihak universiti. Itu pentingnya kita punya collaboration dia. Jadi kita cakap ada apa, maknanya macam minyak gearbox ni, dia bukan tak bagus yang dah ada kat Malaysia ni kan, tapi dia kurang kan. Boleh elaborate sikit kenapa? Sebab sini kan banyak Honda keluarkan ni sendiri juga, Proton sendiri.
mesti pakai Honda. Rosak-rosak kan lagi. Okey. Dia rosak ni sebab tu nak tanya ni. Dia apa? Jangan rosak. Okey, untuk sedia maklum, kita memang kita pakai contohlah, kita pakai jenama kereta kenderaan jenis model Honda kan. Okey, kita gunakan kita tolak bahagian enjin, kita cerita pasal transmisi. Kita gunakan minyak gearbox yang dikeluarkan oleh Honda. Okey, untuk sedia maklum, Honda dikeluarkan oleh Jepun. Jadi secara langsung minyak yang formula mesti dikeluar daripada Jepun. Okey, bila kita faham Jepun ada 4 cuaca. 4 cuaca lah. Jadi kalau kita ikut kepanasan kat Jepun tu, habis-habis mungkin dalam 3 atau 4 bulan. Tapi apabila teknologi tu dibawa ke Malaysia, yang kita nampak perbezaan antara Jepun dengan Malaysia adalah cuaca. Di Malaysia kita punya cuaca kita panas dan lembap sepanjang tahun. Macam hari ni pun kita terasa dia punya bahang panasnya. Bayangkan apa yang akan kesan yang berlaku pada kita punya transmisi. Jadi secara langsung dia berlakunya wear and tear. Apakah punca wear and tear itu berlaku? Disebabkan faktor kepanasan. Siapa yang boleh mengawalkan kepanasan? Yang boleh mengawal kepanasan adalah lubricant atau minyak gearbox tu. Jadi apa yang saya maklum, macam contoh kalau minyak yang ada kat Jepun memang bagus, tapi bila dibawa ke Malaysia, adakah dia bersesuaian dengan untuk diguna pakai pengguna di Malaysia ni? Disebabkan contoh faktor cuaca. Jadi kat sinilah kami nampak perlu ada pembaikan dari segi contoh, dari segi ketahanan, dari segi temperature, cuaca, kepanasan, dari segi dia punya geseran. Sebab bila berlakunya kepanasan yang melampau dekat Malaysia ni, agak panas, dia akan mempengaruhi tekanan. Sebab gearbox auto perlukan tekanan. Bila kepanasan yang agak tinggi dan berpanjangan, secara langsung dia akan mempengaruhi tekanan yang ada pada sistem. Bila tekanan jatuh disebabkan kepanasan yang berpanjangan, secara langsung dia akan mempercepatkan kerosakan pada bahagian dalaman gearbox. Tempoh hayat untuk Malaysia ni selalunya berapa? Tempoh hayat gearbox tu kalau berbanding Jepun lah. Kalau ikutkan jangka hayat yang apa kita dapat sedia maklum, jangka hayat gearbox dekat yang kita guna kat Malaysia ni sepatutnya dalam istilah kata 20 tahun sepatutnya tak ada masalah kalau dijaga dalam keadaan kondisi yang okey. Tapi apa yang kita nampak setakat ni, kereta-kereta yang baru berusia 5 tahun, teknologi-teknologi yang terbaru sekarang ni, kebanyakan ketahanan dia agak kurang. Mungkin disebabkan revolusi industri mengejar teknologi. Jadi dari segi kualiti mungkin dah dikurang pandang. Jadi kat sinilah apa yang kita nampak, adakah kita paksa biarkan teknologi akan mengganggu pada kita punya keselesaan kewangan lah. Jadi kat sini kita cuba dapat perbaiki dengan mengeluarkan produk-produk yang boleh mendapat kesesuaian kita untuk diguna pakai kat Malaysia ni, terutamanya umumnya kepada untuk negara-negara Asia Tenggara. Untuk UiTM ni pertama kali ke bekerjasama dengan dengan industri otomotif atau dah biasa tu? Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, tentang UiTM, untuk ketahuan semua, UiTM memang menyambut baik dah segala bentuk kolaborasi bersama dengan industri. Saya ingin maklumkan kepada semua, UiTM kami ada satu program di mana kami panggil Micro Industry Hub. Dan program ini di mana semua pendidikan aktiviti, pengkongsian teknologi, produk, licensing akan berlakulah bersama dengan industri. Apa yang dimaksudkan dengan program Micro Industry Hub ni? Kami menyediakan makmal Industry Research Laboratory, kita panggil IRL, di mana pihak UiTM akan menyediakan makmal ruang. Lepas itu operasi asas, contohnya api elektrik dan sebagainya, dan juga manpower dari segi kepakaran lah. Sementara dari segi industri pula, mereka akan membiaya ketua penyelidik lah dengan memberi sedikit allowance. Okey, dan kolaborasi ini pula nanti akan menghasilkan sama ada dari segi human capacity lah, dari segi PhD, master. Lepas tu mereka boleh menggunakan equipment yang berada di UiTM secara percuma. Dan buat masa ini kami telah mempunyai 8 IRL tu. Dan auto loop bukanlah satu industri yang kami berkolaborasi, kami ada banyak lah list. Untuk College of Engineering, sebab saya pernah memegang sebagai dekan di ICANN lah, di college di college kejuruteraan.
kami ada lebih kurang dalam 500 syarikat sebenarnya. Dan dia meliputi semua jenis syarikat lah, termasuk otomotif Dan pada saya dan saya sangat menyambut baiklah untuk ketahuan pada tahun lepas kami telah mendapat grant keseluruhan untuk pendidikan sebanyak 55 juta. Dan untuk grant industri kami telah mendapat sebanyak 7 juta lah. Jadi saya ingin ingatkan, saya ingin maklumkan UiTM ini adalah satu universiti komprehensif. Bila kita mengenai komprehensif ni, dia understand apa yang tiada di UiTM ni. Dan saya sangat berbangga kerana bila berkolaborasi dengan JV Autoloop ni, because pertamanya seperti siri bulan kegagang lah, di mana kita berkolaborasi dengan alumni. Dan this is not the first time kita collaborate with our alumni. Kita ada sekarang ni, dan saya nampak banyak opportunity yang boleh kita kembangkan daripada perhubungan ini. Yang pertama dari segi tadi human capacity, sama ada buat master, PhD dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, makmal-makmal kita ada akreditasi mendapat akreditasi, dan sijil tu boleh dipercayai lah apabila dikeluarkan nanti bersama dengan produk. That's the second one. Lepas tu boleh jadikan tempat latihan industri untuk pelajar-pelajar. Dan satu lagi yang saya UiTM would like to offer, kami ada MASMED, iaitu Entrepreneurship Center, di mana mungkin boleh jadikan agent. Kepada pelajar-pelajar ni boleh menjadi agent kepada syarikat ini. Dan seterusnya mentor, direct mentor daripada Cik Zaidi sendirilah, dari segi perniagaan dan sebagainya. Dan kita memang mementingkan keusahawanan dalam UiTM punya kurikulum dan juga dalam aktiviti-aktiviti pelajar lah. Jadi itu yang saya nak masukkan tadi. Maksudnya walaupun ini melibatkan otomotif dan juga berada di bawah mechanical, Faculty of Mechanical, Jabatan Mechanical, tapi dia pun melibatkan kimia. Mungkin kita akan ada safety of the product. So memang pada saya lah UiTM ni memang satu-satunya tempat di mana kita ada semua program. Termasuklah kita ada hospital, maksudnya dari segi kesihatan, kita ada sport science dan sebagainya lah. So di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada JV Autoloop yang telah kata orang tu membuat satu tindakan yang sangat bagus lah berkolaborasi dengan UiTM. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih lah kepada kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Profesor Teknologis Salmiah, Prof Salmiah, dan juga Dr. Ali serta tim lah, dan juga warga College of Engineering lah di atas kolaborasi ini. Prof, kalau sepanjang 18 bulan ni, bagaimana keberkesanan uji kaji tu? Sebab misi tu nak dapat satu formula kan. So kira macam memang garanti akan dapat satu formula ke atau sebab sebenarnya untuk ketahuan, this is not the first time lah kita menghasilkan formula untuk projek seperti ini. Kita ada juga mempunyai pengalaman dengan lubrikan-lubrikan yang lain. Dan kami mempunyai ada juga with another industry, di mana kami dah mempunyai pilot plant pun mengeluarkan lubrikan. Jadi sekiranya pihak JV Autoloop nak meningkatkan production dan ingin mempunyai equipment yang besar dalam pilot scale, kami sudah mempunyai pengalaman lah. Pemilik sudah mempunyai pengalaman. So yang 18 bulan tu, yang setahu saya, yang sebelum ini less than 12 months mereka telah menghasilkan produk tersebut lah. So 18 bulan ni kita plus or minus another 6 months lah. Itu maksimum lah kira. So mungkin boleh saya pass pada ahli penyelidik ingin buat tambahan. Tadi Prof Salmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof Salmiah. Ya, sebenarnya tribology ni dia satu bidang dalam mechanical yang melihat tiga perkara. Tribology is about friction, wear and tear and lubrication. Jadi pokok asal kepada tribology ni adalah geseran. Geseran tu terhasil dalam banyak sebab. Jadi geseran tu adalah salah satu perangai motion lah, gerakan. Kerana mechanical ni dia melihat gerakan. Gerakan boleh menghasilkan kekuatan. Tetapi dalam gerakan itu, bila dia menghasilkan kekuatan, dia ada masalah sampingan. Bila dia bergerak, dia akan menyebabkan kehausan due to friction. Jadi cara kita nak kurangkan tu ialah menggunakan lubrikan.
Jadi apakah fungsi lubrikan? Mengurangkan geseran, tetapi tidak sampai zero sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang kita perlukan sedikit geseran tu. Jadi kami di UITM mempunyai satu grup yang kita panggil Tribology for Industry, Transportation Industry. Dan saya juga dan juga tim juga ada satu society di Malaysia ni, namanya My Tribos, Malaysian Tribology Society, di mana saya menjadi juga presiden pada sebanyak 2 penggal. Saya baru digantikan oleh adik-adik lah. Jadi kita bekerja sebagai satu ukhuwah dalam seluruh Malaysia. More than 9 university in that society. Ya, boleh google nanti, kita ada website kita yang cantik. Jadi antara perkara yang sangat penting dalam pembikinan bendalil adalah viscosity dia. Jadi viscosity jangan berkaitan dengan tekanan tu. Jadi viscosity ni apa kita panggil? Kelikatan. Itulah perangai nombor 1. Jadi itu antara alat yang kita ada bila kita nak bikin satu tu, kita panggil dia viscosity fitting. Bila kita campur, kita buat viscosity fitting, kita fit dengan satu produk yang memang kita nak seperti produk tu. Jadi kita boleh misalnya kalau dalam automotive transmission, inilah viscosity yang biasanya dipakai. Jadi kita nakkan ketahanan viscosity itu melalui temperature. Jika ada perubahan temperature, boleh tak kita tahankan dia punya viscosity itu? Kerana keberhasilan kekuatan lubrikan itu pada viscosity-nya dan tambahan lagi kepada aditifnya. Mungkin kita letakkan aditif yang boleh tarik haba keluar dengan cepat. Ya, kerana transmission tu kalaulah seadanya kalau kita buat dari enjin punya tu, dia ada circulation system. Jadi bila dia ada circulation system, yang fresh akan masuk. Maknanya bila dia fresh masuk, yang lama tu akan dikeluarkan. Jadi yang lama juga berfungsi bukan saja sebagai lubrikan untuk kurangkan geseran, tapi banyak fungsi lain. Untuk power, untuk tarik haba keluar daripada sistem tersebut. Banyak lagi ya fungsi-fungsi lubrikan. Itu saja. Panjang pula adik cerita. Sorry lah ya, bicara dia. Panjang sikit lah. Okey, itu saja. Soalan lain ya? Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua.